Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, kita punya maksud hidup ialah untuk menjadi kekasih Allah, atau paling kurang kita dapat jadi seorang Muslim. Seorang Muslim ni orang yang beriman, beramal soleh dengan tahap yang tinggi, di mana Allah akan bagi dia perasaan takut pada Allah, perasaan cinta pada Allah, dan dia diberi khusyuk dalam sembahyang. Untuk jadi kekasih Allah tu maksud hidup, tapi sangat tinggi, dan sangat sedikit orang yang dapat menjadi kasih Allah. Jadi menjadi Muslim itu adalah perjalanan. Perjalanan nak jadi kekasih Allah tu mula-mula kena jadi orang beriman, beramal soleh, tahap rendah. Kemudian tahap sederhana, kemudian tahap tinggi. Tahap tinggi itulah orang takwa, yang dikatakan dalam Quran, tidak ku turunkan Quran ini melainkan orang yang takwa, muttaqin. Zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Makna orang yang takwa. Jadi maknanya paling, bukan maksudnya ni kita nak capai tahap tu lah. Orang takwa, orang yang Muslim, orang yang mukmin, orang yang cinta pada Allah. Belum jadi kekasih Allah, tapi kalau tinggi lagi dia akan jadi kekasih Allah seperti Nabi-Nabi Ulul Azmi. Tapi tak semestinya mereka saja boleh, siapa pun boleh. Jadi yang terdahulu hanya Nabi-Nabi Ulul Azmi yang dapat mencapai matlamat menjadi maksud hidup ni, iaitu menjadi kasih Allah. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW, satu umat dia, satu orang, iaitu saya, berjaya menjadi kekasih Allah. Saya tak takut cakap ni sebab memang benar. Tuan tak setuju itu perkara lain, tapi saya nak bagi tahu saya jadi kekasih Allah. Tahap tinggi pula tu, kamu akan betul-betul percaya di akhirat nanti. Bila Allah masukkan dalam syurga, tingkat tinggi, dekat dengan Allah, masa tu kamu benar-benar percaya. Tapi kat dunia ni mungkin kamu tak percaya, atau percaya sikit je. Tapi itu tak masalah, semua orang percaya sikit je dengan syurga. Bila masuk syurga baru percaya. Kat dunia ni mungkin ada, betul. Bila dah masuk, oh betul ada, ya. Macam sekarang, bila saya cakap Allah akan bagi kuasa kat saya, pemerintahan di bumi, maknanya Allah akan jadikan saya khalifah. Tuan baca, percaya, mungkin percaya lah sikit-sikit. Tapi bila jadi betul, percaya. Banyak, semua orang macam tu, kecuali orang betul-betul iman kuat. Orang yang iman
tak kuat sangat lah. Dia percaya tapi tak berapa percaya. Macam Samad, dia tak percaya saya akan diberi kuasa pemerintahan di bumi dan kamu semua. Adalah percaya tapi tak betul-betul percaya. Bila jadi, ya percaya. Jadi begitulah adanya syurga, adanya neraka, adanya azab kubur. Percaya tapi tak berapa percaya. Bila masuk kubur, macam Bapa Anzala sekarang kan, betul-betul percaya. Dah tak ada orang kat dunia ni yang betul mungkin 100% lah. Bila dah masuk tu dah 100% lah. Masuk syurga. Macam Sufian sekarang, dia tak percaya azab kubur tu. Kalau percaya pun 10%, 5%, 1% kan? Tak percaya. Bila dia masuk kubur, hari yang dia mati, dia memang sepenuhnya percaya lah. Sebab benda ghaib kan. Sebab itu Allah kata zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa ni ialah orang percaya yang ghaib, total punya percaya. Jadi atau orang muslim. Sebab itu ayat yang saya baca hari-hari, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Itu maksud hidup kita tu. Nak jadi muslim, nak jadi orang takwa, nak jadi kekasih Allah, top lah. Jadi sebab itu orang kecil-kecil budak nak jadi apa, bila besar Anzala cakap nak jadi apa bila besar, Siti Nurhaliza kata, dia orang tanya dia, kalau puan tak jadi penyanyi, apa tuan mau jadi? Dia kata masa kecil tu saya nak jadi polis. Polis. Bapak dia polis. Ada satu orang artis Indonesia, saya nak jadi bidan, dia kata dulu, jadi penyanyi pula. Dia kata, puan macam mana? Dia bilang saya jadi polis. Jadi dia orang sekarang ni tak ada cakap cita-cita nak jadi kasih Allah, tak ada. Ada? Agak-agak. Nak jadi muslim? Nak jadi orang takwa? Semua tak ada. Kan? Yang bagus dia orang sekarang nak jadi doktor. Nak jadi doktor. Nak jadi engineer. Kan? India, doktor, lawyer. Dua je. Tengok kat Malaysia ni, dekat India paling banyak orang jadi doktor tau. Sebab dia orang punya pemikiran, kepercayaan yang paling bagus kan jadi doktor lah. Sebab itu banyak medical faculty dibuka. Orang India banyak masuk. Indonesia pergi, India banyak. Mana saja yang recognize diiktiraf, India pergi. Nak jadi doktor, berya-ya orang India ni jadi doktor ni. Satu kaum yang sangat menghairankan. Saya juga turut hairan. Apa pasal orang India ni nak sangat jadi doktor ni? Betul tak? Boleh bunuh diri orang India tau kalau tak dapat. Berya-ya sangat. Dan bila dapat doktor tu, begitu bergaya sekali. Dapat kahwin dengan doktor, dapat jadi doktor. Dia optometris tak nak India. Dekat Malaysia ni optometris dia tak nak. Kalau cuba sebut optometris ni doktor, dentist pun dia tak banyak juga. Walaupun panggil doktor gigi, dia mau doktor. Inilah kaum Samad yang gila dunia. Kaum yang sangat gila dengan dunia. Sebab dia badan hampir semua orang India, bukan saya cakap lah,
Tapi India ni muka lawa tapi hidung mancung, mata bulat tapi badan hitam. Itu dia out lah. Yang hitam tu dia sangat buatkan semua jadi orang tak suka. Michael Jackson tu terus putihkan badan dia. Sebab orang putih, dia suka orang putih. Orang putih suka orang kulit putih. Tengok Michael Jackson nyanyi dengan hitam, dia ada juga tak suka tu. Dia putihkan terus. Bleach. Dia bleach semua kulit dia. Dia ambil kita ini because pigment bawah kulit kita tu kan. Kalau pigment tu, apa pigment dia? Melanin dia. Bleach kan putih. Ada ubat dia. Kau tengok Michael Jackson bila dia dah bleach, muka dia lain macam. Tak normal lah kan. Allah dah bagi dia hitam, tapi kerana nak sukakan orang putih semua, memandang muka. Orang yang banyak orang pandang dia kena muka yang lawa. Michael Jackson tu hidung dia jadi rosak kerana cosmetic surgery. Dulu Allah buat dia cantik, hitam lah sikit, hitam je lah. Ini adalah antara tanda bahawa walau macam mana kau bagus nyanyi ke apa, bila hitam out. Macam Samad ni kan, hitam. Samad ni hitam ke putih? Hitam, out. Dia Profesor Madya ke, dia doktor ke, tapi ada India yang putih, India Utara. Tapi macam Samad ni India Utara juga, Zamgar. Jadi ada India ni hitam, ada putih. India ni negara yang ada semua lah. Semua ada. Padang pasir ada, tempat cantik ada, tempat buruk ada, tempat kotor ada, tempat orang telanjang ada, semua ada. Apa je ada. Dia negara yang very diversified, kita panggil bahasa Inggeris. Diversified ni apa bahasa Melayu? Berbagai. Sangat berbagai. Orang ada juga berbagai, ada limited juga, dia unlimited berbagai. Tak ada batas. So the best place to visit, yang mana kamu boleh dapat melihat berbagai, termasuk orang meludah sana, meludah sini, berak sana, berak situ. Tempat lain tak ada. Orang yang boleh kencing sana, kencing situ, tak payah pakai tandas. Ada kat India. Kamu ada pergi India? Kenapa ketawa? Bukan kelakar, dia negara yang sangat-sangat berbagai. Orang bersih pun ada, sangat bersih. Kaya ada, miskin ada, hitam ada, menyembah pokok ada, menyembah kucing ada, menyembah apa pun boleh kat India. Orang Islam pun ada, menyembah Allah. Tempat cantik macam Kashmir ada. Tempat hodoh tak tahu saya mana. Orang telanjang berjalan kaki ada kat India. You name it. Jadi India ni nak jadi doktor. Lagilah yang kedua, kalau dia tak dapat, junior, lawyer, peguam. Apa peguam kau tahu tak? Peguam kerja dia, kaki tipu, kaki belit. Memang India ni terkenal. Bila jadi doktor, kau jangan percaya sangat, dia belit juga. Samad ni kau jangan percaya sangat kan? Samad ni kalau putih muka, ada lawa sikit, tapi dia tak perlu nak lawa, sebab bukan nak jadi Michael Jackson. Michael Jackson tu dia kena menyanyi 1,000 juta orang dengar. Dia kena jadi kulit putih.
Jadi mereka-mereka ni semua mau jadi penyanyi, mau jadi doktor, mau jadi engineer, semua salah maksud hidup. Mereka tu tak kisahlah orang bukan Islam, memanglah tak tahu kan. Tapi yang Islam ni pun macam Samad ni kan. Samad dulu maksud hidup dia apa? Nak jadi apa? Accountant. Engkau? Polis. Engkau? Tak ingat lagi kecil-kecil cakap polis ni banyak je. Polis, askar. Askar. Itu yang bodoh punya. Tak ada masuk list yang Allah tulis dalam Quran macam nak jadi Muslim. Wa qala innani minal muslimin. Ada juga tulis kat Quran kan. Polis ada. Doktor, engineer, lawyer. Tapi kita telah rosakkan budak ni. Dari kecil maksud hidup yang salah. Rashidi, maksud hidup masa kecil jadi apa? Cikgu. Jadi tuan-tuan yang mulia, wa qala innani minal muslimin ni sebenarnya maksud hidup kita nak jadi Muslim. Atas lagi nak jadi kekasih Allah. Allah SWT bagi tahu, kalau kamu dapat aku, jadilah aku maksud kata Allah. Jadikanlah aku matlamat, jadikanlah aku kekasihmu. Kamu dapat aku, kamu dapat segalanya. Segalanya baik untuk kamu. Segala yang kamu nak lah maknanya. Kamu hilang aku, kamu hilang segalanya. Apa yang kau nak, satu pun tak dapat. Yang dapat, semua yang kau tak nak. Itu maksudnya. Lebih detail lagi lah. Apa yang kau nak, semua tak dapat. Kan? Yang kau dapat hanya semua yang kau tak nak. Tuan boleh list lah apa yang tak nak. Itu yang dapat. Itu maksudnya hilang segalanya. Jadi Muslim ni sama dengan orang yang takwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau nak besar nak jadi apa nak? Orang takwa. Ada juga ikut Quran. Ini bukan saja orang biasa Islam tak ikut Quran. Yang baca Quran pun tak ikut Quran. Yang baca Quran, ustaz. Nah, last dia kata besar nak jadi ustaz. Ustaz pun tak ada sebut dalam Quran. Ustaz tu tak ada saya rasa. Ada? Yang ada nak jadi orang takwa, nak jadi Muslim, nak jadi kekasih Allah. Sebab itu ayat ni saya baca tiap-tiap hari. Sebab Allah nak cakap nak jadi kasih ni sangat sikit orang boleh. Apa yang berlaku sekarang, nak jadi Muslim pun tak ada orang sekarang. Kerana manusia dah rosak seperti Hanzalah. Hanzalah sangat rosak. Duduk dalam majlis yang baik dan bersama dengan orang yang baik pun, macam dengan izin Allah seperti saya, dia tak mau, tak jadi. Tak jadi baik. Sufyan tak jadi baik. Ini makna orang sangat rosak. Diberi peluang untuk buat kerja, jadi orang baik, jadi rosak. Itu namanya orang yang sangat rosak, tidak bersyukur dan berterima kasih dengan Allah. Kalau kamu nak tengok orang paling rosak, tengoklah yang bersama saya. Orang paling rosak kat dunia ni orang yang bersama saya, yang tak jadi orang. Sepatutnya dia boleh jadi orang, tak jadi sebab sangat degil, sangat tidak ikut. Bukan apa yang dia ajar tak betul. Betul, sebab buktinya saya jadi kekasih Allah. Tapi mereka semua belum jadi beriman beramal saleh, kecuali Samad sikit, Yazid sikit je dengan Azri. Bibir masa boleh jadi orang tak beriman beramal. Sebab hari ni kita punya maksud hidup sudah tersasar jauh. Semua kita nak jadikan anak doktor, engineer, polis, askar. Ini semua dunia namanya, tak ikut Qurannya. Kita hari ini mengajar anak-anak dari kecil lagi tak ikut Quran.
Maksud hidup yang kita ajar dia nak jadi polis, nak jadi askar. Polis, askar. Orang Melayu zaman dulu gitulah dia. Cikgu. Sebab masa British dulu dia mana ada banyak orang Melayu dapat belajar tinggi-tinggi. Yang dia tahu polis, askar, cikgu. Jadi anak ni macam tu lah. Dia dulu bertani sawah, tanam getah. Atas sikit, lepas lama jadi polis, askar. Jadi di Datuk Keramat tu, dia perumahan orang Melayu. Sana banyak bekas polis, askar lah. Kemain garang ni. Tak suka usaha dakwah ni. Suka anak jadi polis, askar je. Tak suka dia. Sangat tidak suka. Masa usaha tabligh mula datang kat Malaysia ni, dia orang Keramat, Datuk Keramat, Kampung Baru, Kampung Keramat lah terutama sekali, sangat memusuhi orang jemaah tabligh. Bila datang masjid je dicampaknya semua beg-beg orang tu, keluar, tak dibenarkannya masuk masjid. Sampailah satu waktu Allah buat dia tak boleh buat lagi. Dia dah fed up lah. Datang juga lagi orang, datang lagi, dah fed up dah. Itu dia campak beg-beg orang tabligh, halau dia tu bukan lama betul. Tahun 80-an je. Sebelum masuk 90-an. Kenapa? Mereka tu semua orang Melayu yang dikatakan berjaya lah jadi polis dan askar. Sekarang ni bila dah orang Melayu banyak pergi luar negeri semua, banyak orang Melayu doktor, askar, polis dah nampak macam tak ada harga lagi lah. Kalau hari ni anak-anak cakap nak jadi polis, tak ada. Hampir tak ada anak-anak nak jadi polis, betul tak? Yang banyak nak jadi doktor, engineer ataupun apa-apalah yang tinggi. Apa lagi sama? Pensyarah, accountant lah. Tapi tak ada sampai sekarang. Sampai ni nak jadi orang Muslim, tak ada. Saya baca ayat ni bertahun-tahun, tak ada siapa nak ajar anak dia jadi Muslim. Sebab mereka tak tahu apa sebab nak jadi Muslim ni. Dunia tak ada. Mereka tak mahu anak mereka jadi Muslim, anak mereka jadi orang takwa, anak mereka jadi kasih Allah. Sebab apa? Sebab dia orang ni orang dunia. Nak anak ada dunia. Ada dunia, mesti ada kerja dunia. Apa kerja dunia? Doktor, engineer, macam orang India. Orang India kebanyakan kafir, tapi yang Islam pun macam tu juga. Tapi kurang sikit lah orang Islam. India yang Hindu, doktor. India memang dah sesat, dah lah hitam, sesat lagi. Dia ni, orang India ni nak jadi kaya je. Terutama yang Islam, yang kerana dia kan duduk negara Hindu. Jadi macam orang Cina duduk di Malaysia, orang India duduk Malaysia. Malaysia ni negara orang Melayu, India tu negara orang Hindu. Jadi dia tak dapat banyak kelebihan. Macam kalau nak dapat lesen taksi tu, orang Hindu senang, orang India tak. Orang India Muslim tak. Begitu juga kerja lain. Jadi orang India di India Muslim di India ni sangat cinta dunia. Sebab dia mesti kaya. Kalau tidak dia dihina. Sebab itu kita tengok antara orang India Hindu dengan Islam, yang cinta dunia, India Muslim. Tuan boleh tengoklah orang India Muslim buka kedai dekat Malaysia ni dengan orang Hindu. Siapa cinta dunia kau agak? Yang Muslim. Silva sangat marah kat saya cakap India. Saya yang Muslim tu sangat mencintai dunia. Kau tengoklah dia buka kedai 24 jam. Sekarang baru ada India kalau perayaan tutup. Dulu tak ada. Berapa tahun lepas lah, belum lama lagi buka dia.
Lepas tu dia dapat duit semua simpan hantar India. Itu sebab cinta dunia, simpan. Keluarga Samad lah. Samad dan keluarganya dan orang keturunan dia, orang Islam. Sama ada dari Azamgar, ada dari Madras, dari mana-mana. Sangat mencintai dunia. Mereka ingat Islam aja boleh masuk syurga. Dia orang ingat lah. Tapi hati cinta dunia mana boleh. Tak jadi Muslim, tak jadi orang beriman beramal saleh, tak jadi orang takwa, mana boleh masuk syurga. Nak jadi orang kaya aja. Jadi orang India Muslim dia tak ada peluang nak jadi doktor. Itu semua kat India pun susah dia orang. Dia orang kena buat Aligarh Muslim University. Kalau masuk universiti Hindu-Hindu ni dia orang tak ada peluang. Begitu je scholarship ke apa, dia orang utamakan Hindu lah. Jadi orang India Muslim kat India ni dia orang kalau nak berjaya mesti kena banyak dunia. Jadi orang kaya. Jadi bila datang ke Malaysia ni dia akan buka kedai runcit 24 jam. Lepas tu dia akan tak buat rumah besar punya. Takkan ada motor, takkan ada kereta, jalan kaki je, pakai kain je, dan tidur kat belakang kedai dengan katil apa dibuat daripada buat daripada tali. Lain duit semua simpan kat India, sana buat rumah besar. Inilah gara-gara orang India Muslim kat Malaysia yang sangat mencintai dunia. Dah lah mencintai dunia, rosak, hitam pula. Mana tempat dia orang di akhirat agaknya? Samad. Neraka. Samad pun tahu sekarang. Dulu dia tak tahu, dia ingat syurga. Dalam hitam dibakar dengan api neraka yang hitam, habislah. Tak ada apa. Hilang dunia, hilang segalanya. Hilang akhirat ni. Nampaknya hari ini saya banyak memberi penekanan pada India. Ada bayan saya sebelum ni macam ni? Tak ada kan? Jadi orang India ni salah maksud hidup. Sangat salah. Yang kafirnya mau doktor, engineer, lawyer. Yang kafirnya. Yang Islamnya mau kaya. Mau kaya orang Islam dia. Ini di Ceylon tu, Sri Lanka kan, ada Sinhalese, orang kaum banyak negara tu macam kita Melayu, dia Sinhalese. Orang India yang Islam sikit je situ. 1% lebih. Tapi dia macam Cina kat Malaysia ni. Cina kat Malaysia kan menguasai semua kan. Cina dan India. Dia tak apa-apa lah. India nak jadi doktor je. Dia nak kerja dengan orang, nak kaya sangat. Dia nak nama je India ni sebenarnya. Kaya dia tak apa-apa sangat. India Muslim. Nak nama, nak jadi orang pandai, dia jadi doktor, engineer, penasihat. Itu India bukan Muslim. Yang India Muslimnya kaya. Jadi di Sri Lanka tu dia orang kaya tau. 1% berapa persen je. Ekonomi Sri Lanka dikuasai oleh orang Islam. Bisnes pun dia 1% je. Macam Cina lah kat sini. Jadi manusia ni bila keadaan dia jadi terdesak, dia tak ada jalan lain ni, dia percaya bahawa jadi kaya, berjaya dan dihormati. Atau macam India Muslim nak jadi doktor, engineer tu tak sangat jadi kaya lah. Boleh lah kaya, tapi tak macam India Muslim di India. Di India pun sama. India Muslim menguasai ekonomi dia. Dia sikit je, tapi kaya tau. Sebab dia tak ada jalan lain melainkan berniaga macam juga Cina. Cina tak boleh jadi dalam kerajaan, tak boleh dapat kerja kerajaan. Jadi dia orang buat bisnes dan berjaya. Melayu buat apa nak buat bisnes? Dia macam India Hindu juga. Nak jadi doktor, engineer, bekerja kan.
Macam India Hindu dekat India. Yang kayanya orang Muslim. Betul tak sama? Sebab dia orang tak ada boleh jadi doktor, tak boleh ni semua, tak boleh kerja kerajaan, tak boleh itu, apa lagi dia orang buat? Dia orang kontrol lah berniaga. Mau tak mau. Tapi semua ni dunia. Sama pada yang Hindu atau Islam, semua maksud hidup telah lari. Satu nak ternama, jadi doktor, engineer. Satu nak jadi kaya, supaya dapat nama juga. Ini orang Melayu sikit yang suka berniaga. Sebab dia ada nampak jalan lain kerja dengan kerajaan. Macam India Hindu dekat India. Sama je lah. Yang berniaga Cina kat Malaysia, yang berniaga dekat India orang India Muslim. Yang cinta dunia Cina, yang cinta dunia kat India, India Muslim. Cinta India bukan India Hindu ni tak berapa sangat dibanding dengan India Muslim. Melayu tak berapa sangat cinta dunia banding dengan Cina, tahu? Cina tak ada lain. Banding Cina sini dengan Cina negara Cina, dia tak sama. Dia tak ada cinta dunia macam Cina sini. Berniaga tak ada. Ada juga orang miskin tu. Jadi cinta dunia ni bukan kira bangsa, tapi dia kira dengan apa kepercayaan dia. Macam Hindu, macam orang Yahudi kan, dia dihina di Mesir masa dia zaman Firaun. Jadi hamba, anak mereka dibunuh. Dia orang percaya sebab kami miskin, tapi Allah buat dia orang dihina, dijadikan hamba, anak lelaki mereka dibunuh, sebab Allah mahu menduga dia orang. Kerana apa? Mereka telah meninggalkan agama yang mulia, agama datuk nenek mereka, yang mana datuk-datuk adalah nabi-nabi, rasul-rasul. Itu ada keturunan Nabi Yaqub lah sebenarnya tu. Nabi Yaqub tu apa? Nabi Allah, tapi nak dunia. Sampai Mesir dah lupa dah. Dah lupa Allah, dah lupa buat kerja dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, dah lupa semayang, dah lupa semuanya. Kerana cinta dunia, nak jadi kaya. Akhirnya Allah tarik dunia dia, jadikan dia orang hamba, dihina. Dia orang faham pula, kerana kami ni dihina sebab kami miskin. Lepas daripada Mesir aja, dia terus terjun kepada usaha jadi kaya. Sebab itu Yahudi ni percaya kaya berjaya, sangat percaya. Dia tak percaya miskin tak ada duit ni. Kita tak boleh miskin, kita tak boleh tak kaya. Datuk nenek kita dulu, dia orang kata, cerita dia orang lah pada cucu cicit dia orang, waktu di Mesir tu kita miskin, kita jadi hamba. Jangan sekali-kali jadi miskin. Inilah kepercayaan Yahudi setelah mereka meninggalkan Mesir. Dan waktu mereka, orang Melayu kata jera. Jera apa makna? Serik lah nak jadi miskin. Jadi Yahudi di antara semua kaum-kaum di dunia ni, macam juga orang Islam India, sangat jera jadi miskin. Yahudi sangat jera, sangat serik nak jadi miskin. Dia orang mesti jadi kaya. Sebab itu Allah bagi tahu dalam Quran, di antara semua manusia kat dunia ni, yang paling mencintai dunia adalah Yahudi. Allah tak bagi tahu India, tapi saya nak bagi tahu siapa saja yang sangat mencintai dunia, sama macam Yahudi. Dia bukan Yahudi tu sebab cinta dunia, kepercayaan Yahudi tu, kepercayaan orang India tu, Muslim tu. Di India, di Hindu, dia orang kata tak kaya kita dihina, kita mesti kaya. Datang Malaysia, memang nak jadi kaya. Jadi orang percaya dengan benda ni, dapat benda berjaya ni,
Allah beritahu Yahudi. Yahudi ni dipercaya pada dunia, Allah beritahu dalam Quran, lebih dari penyembah berhala. Cinta dunia tau. Dia dah bukan penyembah berhala Yahudi ni. Keturunan orang Islam, Nabi Musa. Tapi banding dengan penyembah berhala, dia percaya lagi Quran. Dia percaya lagi dunia. Kerana dia sangat cinta dunia, siapa sajalah, dia akan jadi orang paling rosak di dunia. Mereka rosak ni bukan sebab mereka tu Yahudi. Kita jangan kutuk-kutuk Yahudi. Apa sebab kita nak kutuk dia? Dia bukan kita yang cipta. Kita Yahudi semua dicipta. Dua-dua ciptaan Allah. Tak boleh kutuk dia. Dia jadi Yahudi yang kita kata ni dan jahat. Dia tak jahat pun. Dia sangat cinta dunia itu. Jadi bila mana-mana negara, lagi-lagi pula dia dah dihalau daripada negara dia. Dia tak ada negara langsung. Dia pergi ke Europe, dia pergi ke Amerika, dia pergi ke Afrika, dia mesti kaya. Tidak. Dia dihina. Jadi dia rajin berniaga. Kita tengok semua orang berjaya dunia ke Amerika tu, kamu listkan. Tengok mereka tu dari mana ke? Banyak kan dari Yahudi lah. Dan orang India. India sikit tapi tak ada lah. Sebab dia tak berapa pernah mengalami keadaan seperti dialami orang Yahudi waktu zaman Firaun. Tak ada. Orang India belum dapat tu lagi. Tapi Yahudi ni dia dah dapat dah. Allah duga dia. Jadi Allah SWT nak sucikan dia. Bukan kerja kau bagi makan. Bukan kebun kamu bagi makan. Allah buat dia dengan Nabi Musa. Sesat di padang pasir yang gurun. Tak ada makanan. Tak ada makanan tau. Tak ada minuman. Selama 40 tahun. Tapi Allah ajar dia. Bukan kebun kamu bagi makan kamu. Bukan perniagaan kamu bagi makan kamu. Begitu sekali Allah ajar. Sesatkan mereka selama 40 tahun. Turunkan makanan dari langit. Halo. Mana dan salwa. Ada kaum lain dapat tu? Ada tak? Kaum India, Cina, Melayu tak ada. Yahudi ni dari langit turun makanan. Tuan boleh bayangkan tak? Dan air dari batu. Yang 12 pancuran air. Musa AS pukul batu keluar air 12. Dan setiap orang tahu di mana kaum tu, 12 kaum dia tu, tahu mana dia nak pergi. Sendiri tahu. Baju dia sendiri besar. Tak payah nak jahit. Sehingga mereka dah bosan makan. Yang Allah bagi mana? Salwa. Salwa mana? Mana ni macam manisan lah, aku tak tahu. Dan salwa burung panggang. Macam itulah. Dia kata nak onion lah, nak dal lah, nak sayur lah, bawang lah. Nabi Musa kata ini makanan dah baik. Kenapa kau nak makanan tu? Makanan tu tak baik. Ini makanan baik. Tak, kami dah jemu dah, mau makan lain. Macam itu ni. Minta dengan Allah. Kata Musa, kau nak benda-benda kat pasar banyak. Mana salwa ni dari langit. Ini makanan sangat bermutu tau. Daripada semua makanan yang kita makan, tak ada lebih bermutu dari mana salwa. Dan dia menjadi darah daging Yahudi. Membina dia punya sel-sel otak kepada tahap sangat baik. Sebab itu di antara semua kaum di dunia ni tak ada boleh lawan. Kepandaian, kepintaran, sama ada guna untuk dunia atau agama, dari Yahudi. Yahudi yang ikut Nabi Musa. Satu kaum lagi Yahudi, dia lari. Sebelum tu lagi, sebelum pergi ke Mesir, dia dah pergi ke timur. Inilah kaum Yahudi yang lari. Pada pandangan saya, dia adalah Melayu.
Yahudi ni pandai, tapi tak sepandai Yahudi yang ikut Nabi Musa. Yang ini dia guna untuk dunia. Sebab dah sesat. Selepas itu, selepas datang Nabi Musa, Nabi Isa, dia orang dah sesat. Dia orang buat agama Yahudi ni dah bukan agama Islam lah. Agama untuk kaum Yahudi aja. Dia orang, Nabi Isa pun dia tak terima Nabi mereka. Sebab apa? Suruh dia yang taat. Jangan ada dunia, jangan ambil riba. Semua tak nak. Dia orang tak nak. Dia orang nak riba. Dia orang nak dunia. Dia orang nak kaya. Isa AS kata jadi miskin macam saya. Dia orang bilang baik kita bunuh je dia. Jadi bagi kaum Yahudi, Isa bukan Nabi. Nabi pun tidak. Anak Tuhan lagi dah tidak. Yang anggap Isa AS anak Tuhan, Yahudi yang lain yang menganggap dia anak Tuhan. Ini panggil Kristian, yang satu panggil Judaism. Jadi dua-dua agama ni dibina dan dibentuk oleh mereka. Mereka dulu orang Islam, tapi selepas Nabi Isa, dia dah jadi kafir. Dua-dua jadi kafir, Yahudi. Jadi tinggallah Yahudi satu yang hilang tu, yang pergi ke timur. Yang saya rasa orang Melayu ni, orang Patan semua ni, dia adalah dari keturunan orang Yahudi yang hilang. Dia namanya The Lost Tribe. Jadi dari Lost Tribe inilah Allah akan bangkitkan pemuda dari timur, iaitu dari umat Nabi Muhammad SAW. Dia memang Islam, sebab dia tak ada jadi kafir. Dia tak ada terima Nabi Musa, Isa, semua tak ada. Dia orang dah belah dan lari awal lagi. Jadi mereka Islam, mereka agama tauhid. Bila datang agama Islam kat Malaysia ni, dia orang terus meluk Islam. Sebab mereka tak menyembah berhala. Sebab itu orang Melayu, di tanah Melayu ni tak ada kuil-kuil besar-besar berhala macam Borobudur semua tu. Dia orang dari dulu lagi tak pernah menyembah berhala. Dekat Sumatera, dekat tanah Melayu ni, dua-dua tempat ni tempat orang Melayu yang bertauhid, agama tauhid. Tapi si Jawa ni, dia bukan daripada Melayu. Dia kaum dari dulu, termasuk jin-jin dia lah. Borobudur tu saya ingat jin buat juga. Jin bukan agama Islam. Sufian ni India, campur Minang, dua-dua dunia. Sebab itu orang Minang di kalangan orang Melayu sangat cinta dunia orang Minang. Kerana cinta dunia, Minang rosak. Kerana cinta dunia, Yahudi rosak. Kerana cinta dunia, orang India rosak. Maksud hidup semua salah. Jadi yang betulnya pun lama tak tahu, sebelum ni pun orang Islam pun tak tahu, ialah nak jadi orang Muslim, nak jadi kekasih Allah, nak jadi orang Muslim. Dalam ayat tu bagi tahu, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Itu mesti. Bila buat kerja tu baru boleh jadi orang beramal soleh, baru jadi orang Muslim. Kalau korban lagi sepenuhnya, baru jadi kekasih Allah. Okey.